Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam kuliah maghrib pada malam ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini akan mendapat rahmah dan barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon maaf di atas kelewatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang waktu kepada kita untuk menyempurnakan amanahnya dari sudut ilmu yang akan kita pelajari pada malam ini, insya-Allah. Marilah sama-sama dalam kesempatan yang ada ini kita menyambung kembali kuliah kita menerusi kitab Hakikat Asy-Syaitan Ar-Rajim. Kita akan mempelajari bab yang keempat, iaitulah Iblis mengeluarkan Adam alaihi salam dari syurga ke dunia. Setelah Iblis diusir keluar dari syurga dalam keadaan dihina dan dilaknat, perasaan hasad dengki mereka terhadap Adam alaihi salam semakin bertambah. Mereka telah mengatur langkah untuk berusaha mengeluarkan Adam alaihi salam dari syurga seperti mana yang telah mereka alami. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kisah tersebut di dalam ayatnya dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai Adam, diamilah engkau bersama isterimu di dalam syurga, serta makanlah dari makanannya sepuas-puasnya apa sahaja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah engkau berdua menghampiri pokok yang satu ini. Jika engkau berdua menghampirinya, maka akan jadilah engkau berdua dari golongan orang-orang yang zalim. Surah Al-A'raf ayat yang ke-19. Dalam ayat ini, muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita berkenaan dengan larangan Allah ke atas Nabi Allah Adam AS dan juga isterinya. Iaitulah dengan menjadikan sebatang pokok ni, hadhihi syajarah, pokok ni. Ada satu pokok ni. Yang mana Allah Ta'ala kata wala taqraba, kedua-dua kamu ni jangan hampiri pokok ni. Wala taqraba disebut dengan tasniah, musanna. Musanna apa makna musanna? Dua orang. Kalau grammar English tak ada dua. Apa nama ni, singular plural.
Yang ini dia ada satu lagi, Arab ni dia ada satu lagi dia panggil tasniah ataupun musanna. Dua, satu, dua, tiga, lebih daripada dua. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, wala taqrabah, jangan kamu hampiri pokok ini. Dua orang kamu ni, Adam dan Hawa ni, jangan cuba hampiri pokok ini. Dan Allah Ta'ala sebut di permulaan ayat tadi, wahai Adam, engkau dan isteri engkau ni duduklah dalam syurga ni. Fakula min haitsu syi'tuma. Kamu buatlah, makanlah, buatlah apa sahaja yang kamu sukai. Tapi wala taqraba hadhihi syajarah. Cuma jangan hampiri pokok ni. Allah Ta'ala sebut jangan hampiri. Pergi dekat pun tak boleh. Sebagaimana ayat wala taqrabu zina. Jangan kamu hampiri zina. Kalau berzina, lagi-lagi tak boleh. Bercumbu-cumbuan ataupun ringan-ringan pun Allah Ta'ala larang dah. Begitulah keadaan pokok ni. Nak pergi dekat pun Allah Ta'ala tak benar dah. Lalu, apabila iblis ni, dia tahu pokok itu menjadi larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pokok itu menjadi larangan Allah. Lalu dia mengambil kesempatan untuk menjadikan pokok itu sesuatu yang akan dilanggar perintahnya oleh Adam dan Hawa. Ini dia taktik iblis. Kerana apa? Kerana iblis laknatullah ni dia berdendam dengan Adam. Sebab Adam lah yang mana dia duduk beribuan tahun dia duduk dalam dalam syurga Allah Ta'ala. Dengan sebab Adam ni dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebab Adam. Sedangkan dia tak sedar, dia dikeluarkan oleh Allah tu bukan kerana Adam, kerana kesombongan dan kedegilan dia. Sebagaimana ayat yang kita dah pelajari. Jenis orang tak sedar diri ni susah juga, kan? Tak mengaku salah. Dia duduk nampak orang lain dia salah, dia tak nampak dia. Jadi dia meletakkan kesalahan dan kesilapan ni yang mana dia dikeluarkan oleh Allah dari syurga ni ialah kerana Adam. Bukan kerana kesombongan dia, bukan kerana kedegilan dia. Sedangkan Allah Ta'ala cerita dalam ayat-ayat yang sebelum ini, kedegilan dan kesombongan Adam itu, dengki dia kepada Adam itu menyebabkan iblis ni terkeluar. Lalu apabila begitu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan lagi dalam ayat yang kita baca ini dalam surah Al-A'raf, jika sekiranya kamu hampiri, kalau kamu hampiri, fatakuna minaz zalimin, kedua-dua kamu ni termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Apa makna orang yang zalim? Orang yang menganiayai diri mereka sendiri. Fatakuna minaz zalimin, kalau kamu pergi juga dekat pokok ni, kamu akan menjadi orang-orang yang zalim, yakni orang yang menganiayai diri mereka sendiri. Apa dia? Melakukan dosa. Makna zalim di sini ialah melakukan dosa, melanggar perintah Allah. Jadi sesiapa yang langgar perintah Allah, melakukan maksiat, melakukan mungkar, mereka sedang menzalimi diri mereka sendiri. Termasuklah kita hari ini pun. Kalau kita melakukan dosa, kalau kita langgar perintah Allah, kita melakukan kemungkaran, kita termasuk di kalangan orang-orang yang sedang menzalimi diri kita sendiri. Pasal apa? Pasal kita melakukan dosa. Lalu Allah Ta'ala berpesan, وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى. Surah Taha ayat yang ke-115 hingga ayat 119. Allah Ta'ala kata, dan demi sesungguhnya kami telah berpesan kepada Adam pada masa yang lalu, yakni di dalam syurga,
tetapi dia lupa, kata Allah. Allah Ta'ala kata, aku dah pesan ke Adam. Aku pesan, jangan hampiri pokok ni. Ayat tadilah, ayat yang saya baca dalam surah Al-A'raf tadi. Fanasia, dia lupa. Adam ni lupa. Jadi salah satu sifat manusia ni ialah pelupa. Lupa. Kita lupa. Kadang-kadang ada juga yang lupa makan. Bagus kalau lupa makan, daya. Maknanya dalam banyak perkara kita lupa. Fanasia. Cuba muslimin yang dirahmati Allah bayangkan suatu perkara yang besar, larangan Allah, boleh lupa. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni. Walam najid lahu azma, dan kami tidak dapati dia mempunyai keazaman yang kuat. Tak bersungguh, kata Allah. Allah Ta'ala kata Adam ni tak bersungguh sampai menyebabkan dia lupa. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba. Dan ingatlah peristiwa ketika mana kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka pun sujud. Melainkan iblis, ia menolak, tidak mahu sujud. Allah Ta'ala cerita. Yang mana aku suruh orang ni, malaikat-malaikat aku ni sujud kepada Adam. Semua sujud, malaikat iblis, dia enggan. Lalu kata Allah Ta'ala, maka kami berfirman, wahai Adam. Bila iblis ni, seekor ni tak nak sujud, bila iblis ni tak nak sujud, Allah pun berkata kepada Fakulna ya Adam. Allah Ta'ala cerita bagaimana Allah Ta'ala pesan kepada Adam ni. Pesan. Macam kita, berapa kali isteri kita pesan, berapa kali orang lain pesan kat kita. Pesan-pesan, sambil-sambil pesan tu, lupa juga. Ini dia. Allah Ta'ala gambarkan bagaimana sifat manusia ni, dia ada lupa. Sebab lupa ni diberi kemaafan. Kalau betul lupa, lupa nak solat. Ingat solat dah zuhur tadi, rupanya tak solat. Diberi kemaafan. Lalu Allah Ta'ala kata, wahai Adam, sesungguhnya iblis itu musuh bagi kamu dan bagi isteri kamu. Kerana itulah ia tidak mau sujud kepadamu. Aku pesan dah, kata Allah Ta'ala. Inna hadha aduwwun laka wa li zawjika. Iblis ni yang tak nak sujud kepada engkau ni, dia akan menjadi musuh engkau dan musuh isteri engkau. Bukan musuh engkau je, dia marah sekali dengan isteri engkau, sekali dengan keturunan engkau. Lalu Allah Ta'ala sebut lagi, oleh kerana itu, janganlah ia menyebabkan kamu berdua dikeluarkan dari syurga, kerana dengan yang demikian engkau dan isterimu akan menderita di dunia. Allah Ta'ala sebut, fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Kamu kena ingat, iblis tu musuh kamu dan isteri kamu. Jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua ni daripada syurga dan kamu akan menderita di dunia. Akan menjalani kehidupan yang tak sempurna macam syurga lah. Fatashqa ni. Kamu akan menjalani kehidupan di dunia yang penuh dengan ranjau, yang penuh dengan ujian. Ini dunia. Jangan sampai kamu dikeluarkan. Bila Allah Ta'ala pesan ni? Semasa Adam dan Hawa masih berada dalam syurga. Ketika mana Allah Ta'ala memberi segala nikmat syurga kepada Adam dan Hawa ni, Allah Ta'ala dah pesan. Allah Ta'ala pesan. Bukan Allah Ta'ala pesan lepas dah jadi, sebelum jadi. Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Allah Ta'ala sebut lagi. Allah Ta'ala kata dalam ayat ini, sesungguhnya engkau berdua di dalam syurga telah dikurniakan berbagai-bagai nikmat yang cukup mewah bagimu, bahawa engkau tidak akan lapar dalam syurga dan tidak akan bertelanjang. Duduk dalam syurga ni, kata Allah Ta'ala, kamu tak akan lapar dan kamu akan berpakaian, pakaian cantik-cantik. Wala ta'ra, tak akan telanjang lah, kata Allah Ta'ala. Penuh dengan hiasan, penuh dengan pakaian. Satu, tak akan lapar. Yang kedua, tak akan bertelanjang, tak ada pakaian. Lengkap semua, kata Allah Ta'ala. Ini nikmat. Allah Ta'ala mendedahkan nikmat syurga.
Lalu Allah Ta'ala kata lagi, wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Dan sesungguhnya engkau juga, wahai Adam, tidak akan dahaga dalam syurga ini, dan tidak ada merasai panas matahari. Kalau dunia ada matahari, syurga tak ada matahari. Jadi kamu kena ingat, kamu duduk dalam syurga ni nyaman. Kamu hidup dalam syurga ni tak kena panas terik matahari, nyaman. Lebih daripada penghawa dingin lagi, aircon lagi. Jadi Allah Ta'ala cerita daripada surah Taha ayat 115, 119 ni, Allah cerita tentang apa? Pesanan Allah kepada Adam. Pesanan Allah kepada Adam. Allah Ta'ala kaitkan bagaimana dia dah pesan iblis tu musuh kamu dengan sebab dia tak nak sujud tadi tu. Lepas tu Allah Ta'ala pesan lagi kepada Adam, jaga-jaga jangan kamu berdua ni dikeluarkan oleh iblis ni. Yang ketiga, Allah Ta'ala cerita bagaimana dia menyediakan segala-gala nikmat dalam syurga ni banding dengan dunia yang dijadikan oleh Allah. Dunia, nikmat dunia, tapi tak sama dengan nikmat syurga. Menerusi ayat tersebut, terdapat beberapa perkara yang boleh diambil pengajaran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berpesan kepada Adam AS tentang permusuhan iblis dan bahayanya terhadap Adam AS dan isterinya. Ini yang pertama yang disebut dan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitulah pesanan Allah berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan permusuhan antara iblis dengan Adam alaihissalam. Kamu kena ingat, kata Allah Ta'ala, kamu tu adalah merupakan musuh kepada iblis, dan iblis itu musuh kamu. Aduwwal laka. Di dalam ayat yang lain disebut aduwwam mubin, musuh yang nyata. Musuh yang nyata maknanya musuh yang tak perlu lagi dipertikai, dipersoal. Memang dialah musuh. Itu dia. Yang kedua, dua peringatan Allah yang sangat penting, iaitu yang pertama, iblis adalah musuh Adam dan isterinya. Yang kedua, supaya Adam AS jangan leka dan terpengaruh dengan was-was iblis yang akan menyebabkan ia mengeluarkan Adam AS dan isterinya dari syurga yang penuh dengan kebahagiaan. Ini pesanan Allah. Jangan leka, jangan lalai. Kita atas dunia ni, antara perkara faktor yang menyebabkan kita ni terpengaruh dengan iblis syaitan ni ialah kealpaan kita. Lalai kita. Lalai, sudah dah habis waktu. Lalai, tiba sudah dah tak buat dan tak tunai kewajipan. Lalai, lupa, sudah 50 tahun dah umur. Tapi ibadah, ya Allah, separuh pun boleh tentu. Sudah dah 70 dah. Kawan lain mati dah. Kita tak mati lagi. Sudah dah mati kita, habis. Mati dalam keadaan kealpaan. Ayat ini menceritakan kepada kita, jaga-jaga kita ni alpa, lalai, tangguh, nak buat, tak buat. Sebab apa? Sebab permainan iblis tadi. Iblis syaitan tadi, dia bermain benda ni, dia bermain. Jadi begitulah keadaan orang-orang yang beriman kepada Allah. Manusia yang tak beriman pun macam tu, lagilah lalai. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam surah Taha. Yang ketiga, dalam ayat ni, yang boleh kita ambil pengajaran, Adam AS beriman dengan ajaran Allah, tetapi dia lupa dan lalai serta lemah keazamannya dalam melazimi pesanan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai iblis. Satu ayat penting yang kita kena belajar dalam ayat ni, apa dia? Walam najid lahu azma. Allah Ta'ala kata kepada Adam ni dia lupa. Sebab apa dia lupa? Walam najid lahu azma. Komitmen dia untuk melaksanakan satu perkara tu rendah. Komitmen dia untuk melaksanakan perintah aku tu kurang. Itu makna walam najid lahu azma. Kita macam tu. Kalau tahap Adam AS, bapa kita kan, daripada dia keturunan tu lahir, daripada kita semua ni lahir daripada itu. Kalau keadaan dia walam najid lahu azma, keazaman tu kurang, nak buat satu benda tu tak berapa bersungguh, kita macam mana? Allahu Akbar, lagi teruk.
Ini komen Allah kepada Adam ni. Itu punca dia, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Aku dah pesan, jangan apa ni? Jangan langgar pokok apa ni? Jangan pergi hampiri pokok ni. Kamu pergi juga, tak bersungguh. Tak bersungguh nak lawan, tak bersungguh untuk tidak pergi kepada larangan Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, di dalam syurga dipenuhi dengan pelbagai bentuk kemewahan, tidak ada perasaan lapar, dahaga, tidak bertelanjang dan tidak ada panas matahari. Itu nikmat syurga. Tak ada lapar, tak ada dahaga, tak bertelanjang dan tidak ada cahaya matahari, tak panas. Yang kelima, sememangnya Adam AS dan isterinya ingin kekal dalam syurga untuk selama-lamanya. Tetapi keinginan itu diketahui oleh iblis la'natullah, lalu ia merancang untuk melakukan tipu daya ke atas kedua-duanya. Bila Allah Ta'ala dah beri nikmat, bila Allah Ta'ala cerita kamu duduklah dalam syurga ni elok, iblis tahu poin tu. Iblis tahu tentang perkara tersebut, lalu dia guna perkara tersebut sebagai godaan dan juga sasarannya untuk mengeluarkan kedua-duanya daripada syurga, sebagaimana Adam itu menjadi penyebab dia dikeluarkan dari syurga. Kuat dia berdendam. Sebab itu kita jangan kuat sangat berdendam. Perangai iblis setan. Jangan kuat berdendam, jangan. Bayangkan dendam dia ni tak pernah padam. Iblis ni. Kemana Adam dan Hawa sekarang? Mati dah. Adam dan Hawa mati dah. Iblis tak mati lagi. Kita akan belajar nanti bagaimana diminta dengan Allah Ta'ala dipanjang umur. Dan memang Allah Ta'ala proceed panjang umur dia sampailah dunia dikiamatkan. Dia lain. Iblis dengan jin ni lain. Jin dia akan mati. Walaupun iblis ni daripada keturunan jin, tapi jenis iblis ni, yang sekor ni, dia tak akan mati. Dia akan dipanjangkan usianya oleh Allah SWT sampai dunia ni dikiamatkan oleh Allah, baru dia mati. Jadi sekarang macam mana? Dendamnya berterusan. Bila? Sampai dunia dikiamatkan oleh Allah SWT. Panjang tempoh tu. Jadi Allah jadikan iblis setan ni sebagai ujian yang besar kepada kita muslimin yang dirahmati Allah. Ujian yang sangat besar. Bayangkan orang yang dia bergaduh, orang yang didendam tu dah mati, yang ada sekarang anak cucu Adam, dan dendam tu tak pernah padam. Berterusan dendam itu. Panjang. Sebab itu saya kata tadi, kita jangan ada sifat dendam ni. Cepat-cepatlah kita bersihkan sifat dendam itu, berikanlah kemaafan, kerana dendam itu bukan sifat orang yang beriman, bukan sifat para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalam. Hapuskan dendam itu, berikan kemaafan muslimin yang dirahmati Allah, kerana dia melibatkan soal perangai setan iblis, dendam dia, dan dendam dia panjang. Lalu bila kita lihat dalam ayat ini, yang kelima tadi, dia tahu bahawa Adam dan Hawa ni tak nak keluar. Jadi dia cari jalan untuk keluarkan Adam dan Hawa. Macam mana dia tipu Adam dan Hawa ni? InsyaAllah kita akan belajar. Dia tahu kelemahan dia, kelemahan Adam dan Hawa, dan dia tahu bagaimana untuk mengeluarkan Adam dan Hawa ni. Waswas dan tipu helah syaitan, iblis, bertitik tolak dari keinginan Adam AS untuk terus menetap dalam syurga dengan tidak dikeluarkan darinya, seperti mana yang telah dialami oleh iblis yang terpaksa berhadapan dengan pengusiran oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atasnya. Iblis tidak mendiamkan diri, ia merancang untuk mewaswaskan Adam AS dan Hawa bagi tujuan untuk mengeluarkan kedua-duanya dari syurga. Masa ni iblis dah keluar dah duduk di luar syurga. Duduk di luar syurga. Dalam keadaan dia ni dah tak boleh masuk dalam syurga, dia berada di luar syurga. Tapi dia cari jalan macam mana dia nak masuk dalam syurga. Nak masuk semula dalam syurga. Macam mana dia nak cari jalan, dia nak masuk dalam syurga. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kisah-kisah tersebut di dalam ayatnya. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-20, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa waswasa lahuma asyaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima
Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Masya-Allah, diguni cara ni. Maka syaitan iblis itu mewaswaskan kedua-duanya, kata Allah, yakni Adam dan Hawa, supaya dapatlah ia menampakkan kepada mereka aurat mereka berdua yang telah sekian lama tertutup dari pandangan mereka. Sambil iblis berkata, tidakkah Tuhan kamu melarang kamu dari menghampiri pokok itu, melainkan kerana ia tidak suka supaya kamu berdua menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam syurga. Surah Al-A'raf ayat yang ke-20. Dia masuk, ada riwayat kata dia masuk melalui ular. Dia masuk, duduk dalam ular, melalui ular, dia masuk, tumpak, masuk dalam syurga. Ada yang kata duduk di luar, dia goda Adam dan Hawa dalam keadaan dia berada di luar. Ini riwayat-riwayat macam-macam. Yang pasti ayat menceritakan, Quran cerita dia berada di luar, dia goda Adam dan Hawa ni. Dia goda Adam dan Hawa. Macam mana? Wallahu a'lam. Tidak didetailkan. Tapi ada riwayat menyebut dia masuk dalam ular dalam syurga tu, dia masuk, lepas tu duduk dalam syurga, masa tu dia jumpa Adam dan Hawa. Ada yang kata dia berada di luar. Dalam keadaan dia berada di luar, dia bisikkan kepada Adam dan Hawa. Dia guna 2 poin. Ayat ini menjelaskan kepada kita, iblis ni, kalau kita tak belajar daripada Quran, kita tak akan tahu. Iblis ni jahat dia. Dia nak aibkan Adam dan Hawa. Yang first ni. Yang mula, first step dia nak aibkan dulu Adam dan Hawa ni. Cara macam mana dia nak aibkan? Ni dia. Liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Dia nak pastikan pakaian dua orang tu tertanggal. Sebab tu jangan buka aurat. Kan ramai orang apa ni, manusia hari ni tak tutup aurat, suka telanjang. Tak tutup aurat. First step, mula-mula Quran cerita ni, Allah Taala cerita ni. Sebelum dia nak keluarkan Adam dan Hawa, Allah kata dia nak cuba aibkan Adam dan Hawa dengan menanggalkan pakaian Adam dan Hawa ni. Dia nak aibkan dulu. Jahat muslimin dan Allah. Dia tahu macam mana cara dia, kan. Memang dia akan tertanggal. Kita belajar dalam Quran, bila dia makan dia buah tadi daripada pokok tadi tu, akhir sekali tertanggal pakaian Adam dan Hawa. Sehingga dia ambil mana daunnya daripada syurga, tutup badan mereka. Dicerita dalam ayat Quran yang akan kita belajar nanti. Tutup. Memang tertanggal semua tu. Pasal apa? Sebab dia langgar perintah Allah, maka dia tidak layak lagi untuk memakai pakaian syurga. Bila dia langgar perintah Allah, maka tidak layak lagi dia untuk menikmati nikmat syurga. Adam dan Hawa ni. Jadi sebahagian daripada nikmat syurga tu apa dia? Iaitulah pakaian syurga. Hilang kelayakan. Habis. Tertanggal. Jadi diseronok. First tu diseronok. Seronok pasal dia berjaya mengaibkan Adam dan Hawa tadi. Jadi kita kena ingat, salah satu cara syaitan iblis ni nak aibkan manusia, jadikan manusia tu tak tutup aurat. Berdasarkan ayat ni. Jadi siapa yang tak tutup aurat, memang jadi makanan lauk iblis lah. Memang itu yang dia nak, supaya kita ni aib, tidak berpakaian, tidak menutup aurat, sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Step kedua, dia mula fokus tentang apa? Kedua, dia jumpa Adam dan Hawa ni, dia sebut 2 poin penting. Allah Ta'ala highlight dalam ayat dalam surah Al-A'raf ayat 20 ni. Yang pertama kata Allah Ta'ala, dia jumpa Adam dan Hawa, dia kata, Allah tak bagi kamu hampiri pokok ni bukan apa? Supaya kamu illa an takuna malakain. Dia tak nak kamu berdua jadi malaikat. Nampak tak? Simple je dia punya point dia.
Allah tak nak bagi kamu hampiri pokok ni wahai Adam dan Hawa sebab dia tak nak kamu ni jadi malaikat. Tu je. Jadi kamu manusia, kamu kalau kamu ni manusia, belum tentu kamu akan kekal dalam syurga. Malaikat dia confirm dalam syurga, makhluk yang mulia, kata Iblis ni. Yang kedua, dia pergi kepada yang kedua. Dia kata apa? Jadi kalau kamu bukan malaikat, kamu jangan teringin dah nak kekal dalam syurga ni. Kamu tak akan kekal dalam syurga. Pasal status kamu tu manusia, kata dia. Dia cocok. Memang manusia ni memang mudah kena cocok. Cocok lah. Bercelaru. Stres. Kena pressure sikit. Mula huru-hara. Allah tak nak kamu jadi malaikat ni. Sebab apa? Sebab dia tak nak kamu ni, kata dia, au takuna minal khalidin, kekal dalam syurga. Sebenarnya Allah ni nak suruh kamu keluar daripada syurga. Sebab apa? Sebab kamu ni manusia. Setara aku ni, kata dia, kata Iblis, setara aku ni boleh keluar daripada syurga, ini kan pula engkau bawa kena syurga. Yalah, banding Adam Hawa dengan Iblis ni lama dia. Daripada Adam dan Hawa ni. Jadi dia kata setara aku pun boleh keluar. Aku ni bos malaikat, aku lebih tinggi martabatnya daripada malaikat, pun terpelanting keluar. Ini kan pula engkau. Jadi dari tanah, kan? Anytime ya Allah Ta'ala boleh keluar kamu. Jadi kamu kena pastikan diri kamu ni naik taraf. Kena upgrade. Kena upgrading lah. Daripada manusia jadi malaikat. Macam mana cara nak upgrade daripada manusia jadi malaikat ni? Ini Quran cerita ni. Quran cerita. Macam mana cara nak upgrade? Pandai dia pusing. Jadi kita hari ni macam tu, duk pusing macam tu. Duk berona ni pasal ni. Dia main tu, dia main ni. Jadi kita pun terpengaruh. Kan? Kalau aku ambil duit ni, boleh tahan juga. Boleh juga renovate rumah. Kalau aku ambil duit ni, boleh tahan juga. Orang tak tahu ni. Dia pusing kita macam tu. Yang tu duk baham duit, rasuah, entah apa-apa tu. Yang tu buat benda-benda yang mengarut tu, meladuk tu. Pasal apa? Pasal tengok orang lain kaya, aku pun nak kaya juga. Kalau aku ambil ni, orang tak tahu. Tak semisal benda ni, ramai dah kita lepas daripada SPRM. Tak apa kot. Dia tak sedar bahawa itu permainan iblis setan. Jadi mudah kena. Jadi inilah yang menjadi poin penting kepada iblis. Saya ulang lagi, dia sebut Allah larang dia pergi, Adam Hawa ni pergi kat pokok tu sebab Allah tak nak jadikan kamu ni seperti malaikat. Kalau jadi malaikat, kamu confirm tak akan keluar dah daripada syurga, duduk dalam syurga. Jadi kamu kena pastikan diri kamu malaikat, baru kamu tak keluar. Adam dan Hawa ni cerdik. Adam, Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Baqarah. Kan? Allah Ta'ala bekalkan macam-macam ilmu. Semua benda Allah Ta'ala tanya kepada Adam, Adam boleh jawab. Bila tanya malaikat, malaikat tak boleh jawab. Dicerita oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Baca balik surah Al-Baqarah. Kehebatan ilmu yang Allah Ta'ala beri kepada Adam ni mengatasi daripada iblis tadi. Cerdik. Tapi cerdik-cerdik kena tipu juga oleh setan iblis. Kita banding Adam, korang cerdik kita daripada Adam. Adam lagi cerdik, kan? Tapi kita macam mana? Lagi teruk kena tipu. Lagi teruk kita kena tipu. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan lagi tentang peristiwa tersebut menerusi ayatnya. Dalam surah Taha ayat 120 hingga ayat 121, fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. Surah Taha ayat 120 hingga ayat 121. Maksudnya
Setelah itu maka syaitan iblis membisikkan fikiran jahat kepada Adam dengan berkata, wahai Adam, mahukah aku tunjukkan kepadamu pokok khuldi, yakni yang akan mengekalkan kamu dalam syurga untuk selama-lamanya, dan yang memberi kekuasaan yang tidak akan hilang lenyap. Perkataan iblis yang dusta ini sangat menawan hati Adam dan Hawa. Tujuan untuk menetapkan kediamannya di dalam syurga. Lalu kedua-duanya memakan buah dari pokok itu, maka terdedahlah kepada mereka aurat masing-masing. Dan mereka berdua mulai menutupnya dengan daun-daun dari syurga. Dan dengan itu bererti derhakalah Adam bersama Hawa kepada Tuhannya, dan dia bersalah dari jalan yang benar. Bila begitu, syaitan mewaswaskan Adam dan Hawa. Lalu iblis berkata apa dia? Qala ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, mari sini, aku tunjukkan kepada kamu pokok yang mengekalkan kamu dalam syurga untuk selama-lamanya. Dia bawa Adam dan Hawa ni. Mari sini aku tunjuk. Mula-mula dia tak fokus kat pokok tadi, dia tak fokus lagi. Dia cerita nak kekal dalam syurga macam mana, nak naik tarah jadi malaikat. Lepas tu Adam ni dah terpengaruh, dia kata mari aku tunjuk. Mari ni, cara dia, ada cara dia. Dia pun ajak Adam Hawa ni pergi pada pokok. Bila sampai kat pokok tu, Adam dan Hawa tengok, ini pokok Tuhan larang ni. Baru teringat, ini pokok Tuhan larang ni, jangan hampiri. Nama pokok ni pun, dia tak ada nama. Tapi Quran sebut ala syajaratil khuldi. Kita kata buah khuldi, kan? Kita sebut buah khuldi. Apa makna khuld? Khuldun maknanya kekal. Khuldun maknanya kekal. Syajaratil khuldi, pokok yang akan mengekalkan kamu dalam syurga. Itu maknanya. Pokok ni tak ada nama. Quran tak sebut, Rasulullah pun tak sebut tentang nama pokok ni. Cuma yang disebut di sini syajaratul khuldi ialah pokok yang mana dikatakan sebagai pokok yang akan mengekalkan Adam dan Hawa dalam syurga. Dia tak akan dikeluarkan. Dia tunjuk pokok tadi. Bila dah tunjuk heret pergi pokok ni, kan? Pokok ni kata dia akan mengekalkan kamu dan yang akan memberi kekuasaan yang tidak akan hilang lenyap. Bila kamu makan buah ni, kamu akan kekal dalam syurga. Dan kamu akan naik taraf menjadi malaikat. Jadi Adam dan Hawa ni, dia tak fikir panjang sangat. Tu Allah Ta'ala kata tadi, fanasia, lupa. Dia lupa. Bila dah lupa, dia pun makan. Allah Ta'ala kata, fa'akala minha fanabat lahuma sawatuhuma. Dua-dua ni tanpa berkira lagi, tanpa berfikir panjang, makan buah tu. Sedangkan Allah sebut, jangan hampiri. Bukan hampiri dah, duk panjat petik dah pokok tadi, buah tadi. Makan dah buah tadi. Ini bukan hampiri lagi ni. Pergi petik, pergi makan dah buah tu. Lalu kata Allah Ta'ala, dengan sebab itu, kata Allah, terdedahlah aurat mereka masing-masing. Wa tafiqa yakhsifan alaihima min waraqil jannah. Dengan sebab itu tertanggal pakaian. Tiba-tiba pakaian yang dipakai itu tertanggal. Lalu mereka pun mencapai daun-daun pokok yang ada itu untuk tutup badan mereka. Ini diceritakan oleh Allah. Lepas tu muslimin dan rahmati Allah, fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Dan dengan itu derhakalah Adam, kata Allah, bersama dengan Hawa kepada Tuhannya, dan dia bersalah dari jalan yang benar. Ada riwayat kata dia goda, dia pergi kok Hawa dulu. Lepas tak berjaya dia pergi ke Adam. Lepas tu Adam balik, Hawa balik Adam. Begitu keadaan dia pergi goda. Akhir sekali dua-dua setuju untuk menghampiri pokok itu dan makan buah tadi. Bila makan, terdedah semua aurat mereka
Dan jadilah mereka, kata Allah Ta'ala, di kalangan orang yang durhaka. Mudah tak tipu daya setan iblis ni? Kalau kita baca ayat ni, surah Taha ni, mudah. Mudah kena tipu. Simple je. Beri alasan, sebut suatu benda yang menarik, kita pun tertarik, kan? Sebab manusia ni dia ada nafsu. Tak macam iblis, tak macam di malaikat. Kalau yang tak ada nafsu tu malaikat dah tu. Kan? Kok ada yang tak ada nafsu pula. Jadi kita ni ada nafsu. Kan? Bila ada desakan dalam hidup nafsu ni, itu manusia. Nafsu ni macam-macam. Nafsu kemewahan, nafsu makan, nafsu seks, semua tu. Dia ada nafsu. Jadi dia tahu Adam dan Hawa ni ada nafsu, dia tarik tu, dia attract tu Adam tu dengan tadilah nak jadi malaikat, nak kekal dalam syurga, pergi situ dulu. Lepas tu dia pun heret untuk tipu Adam. Kata ini dia. Kalau kamu nak dapat yang ni dia. Yang tu kena scammer ramai tau. Cuba muslimin bayangkan. Boleh transfer duit. Kita tolak tepi dulu sihir lah. Orang kata sihir tu tolak tepi dulu. Yang tak kena sihir. Dia boleh transfer duit berpuluh-puluh ribu kepada scammer. Pasal apa? Ada sesuatu yang dia panggil attraction. Benda tarikan tu. Janji macam-macam. Nak benda tu. Janji macam tu. Janji macam tu. Manusia ni memang perangai dia macam tu. Tu scammer. Iblis masuk ke scammer. Mudah aja dia transfer duit berpuluh-puluh ribu. Juta pun ada. Kita kata tak logik manusia macam tu. Tak logik apa kalau kita balik sebenarnya kepada kisah Adam ni, Adam Hawa ni, logik. Manusia ni nak satu tarikan, nak satu benda, dia tertarik, dia akan cari jalan untuk dapat benda yang dia tarik tadi. Dia tertarik tadi. Dia tak kira, dia nak juga. Sebab ditolak tepi perhitungan perintah Allah, larangan Allah, dia lupa. Inilah kisah Adam AS dan Hawa ni muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah ini menceritakan kepada kita betapa mudahnya Adam dan Hawa itu ditipu. Makan buahnya. Begitulah nasib anak Adam, anak-anak cucu Adam, mereka juga akan ditipu sebagaimana datuk nenek moyang mereka Adam dan Hawa ini ditipu. Berterusan. Jadi kerja iblis hari-hari tipu orang. Jadi kita jangan hari-hari tipu orang. Jadi itu perangai iblis pula. Kerja setan iblis ni hari-hari tipu orang. Tu kerja dia. Inilah kisah yang sempat kita bincang pada malam ni, dan insya-Allah kita sambung lagi bulan depan. Panjang lagi cerita dia ni, menarik untuk kita tahu direct daripada Quran, bagaimana Quran cerita kepada kita secara detail sebenarnya kaedah dan cara yang digunakan oleh iblis untuk keluarkan Adam dan Hawa ni. Jadi kita akan belajar nanti macam mana dia nak tebus balik dosa dia, kan? Macam mana keadaan iblis bila dah berjaya dah ni menjadikan Adam dan Hawa ni langgar, dia puas hati dah. Puas hati yang tu. Tapi sebenarnya dia terus berdendam sampai hari kiamat. InsyaAllah. Itu saja yang kita sempat kita bincang malam ni. Kita akan sambung bulan depan. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.